الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, ta'alah kamu kepada Allah dan ta'alah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan memperkatakan tentang hargai nikmat kemudahan jalan raya. Bidang pengangkutan memainkan peranan penting dalam perkembangan kegiatan manusia kerana ianya merupakan keperluan bagi memudahkan pergerakan manusia dalam menguruskan kehidupan seharian. Oleh itu, sebagai pengguna jalan raya, kita hendaklah sentiasa berasa bersyukur kerana telah dikurniakan pelbagai nikmat kemudahan untuk kita gunakan, seperti jalan raya, lebuh raya, lampu jalan, lampu isyarat, papan tanda dan berbagai-bagai lagi kemudahan untuk memudahkan urusan perjalanan kita. Dengan nikmat kemudahan ini, maka kita dapat bergerak dengan mudah, cepat dan selesa untuk ke sesuatu destinasi. Ini adalah merupakan antara bukti rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita hargai dan pelihara dalam kehidupan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan di awal khutbah tadi dalam surah Az-Zukhruf ayat 13 hingga 14, yang bermaksud supaya kamu duduk tetap di atasnya, kemudian kamu mengingati nikmat Tuhan kamu apabila kamu duduk tetap di atasnya, serta kamu yakni bersyukur dengan mengucapkan Maha suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedang kami sebelum itu tidak terdaya menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kami akan kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun begitu pada hari ini, nikmat kemudahan jalan raya ini telah dicemarkan dengan berbagai kemalangan jalan raya yang sudah menjadi kebiasaan dalam negara kita. Hampir setiap hari pasti ada berita kemalangan jalan raya yang berlaku, dan ianya adalah merupakan salah satu masalah utama di negara kita. Isu keselamatan dan jalan raya ini adalah perkara yang sangat penting untuk diambil perhatian dan menjadi tanggungjawab semua pengguna untuk menjaga dan memelihara kemudahan ini agar ianya menjadi tempat yang selamat dan bukan tempat yang membawa kepada kerosakan, apatah lagi kecelakaan. Ini adalah kerana kadar kemalangan jalan raya yang semakin bertambah saban tahun bukan sahaja merosakkan harta awam, malah meragut nyawa ramai orang ramai, termasuklah yang tidak bersalah terbabit sama. Agama Islam amat melarang manusia melakukan perkara yang boleh menimbulkan kemudaratan kepada diri sendiri maupun orang lain. Sikap pemandu yang tidak bertanggungjawab dan kecuaian dalam memandu adalah merupakan antara penyumbang kepada kemalangan jalan raya di negara kita. Ketiadaan akhlak dan adab ketika memandu akan menyebabkan pengguna jalan raya memandu mengikut hawa nafsu dengan melanggar peraturan jalan raya,
seperti memandu melebihi had laju, memandu secara melulu, melanggar lampu isyarat, mengguna laluan kecemasan, menukar lorong tanpa menggunakan isyarat, tidak bertimbang rasa, mengganggu pengguna lain dan berbagai lagi. Oleh itu, Islam mengajar manusia agar sentiasa menjaga adab di mana sekalipun kita berada. Apatah lagi kita berada di jalan raya. Ketahuilah bahawa peraturan jalan raya yang dibuat adalah untuk kepentingan dan keselamatan, bukannya untuk menyusahkan manusia. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa mengikut peraturan jalan raya, bersifat sabar, berdisiplin, bertimbang rasa, tolong menolong dan sentiasa berwaspada ketika memandu di jalan raya. Percayalah, jika kita menolong dan memudahkan urusan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud, siapa yang menolong menghilangkan kesusahan orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan pula kesusahannya di hari kiamat kelak. Siapa yang membantu memudahkan orang dalam kesulitan, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya pula di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala sentiasa menolong hamba-Nya selama hamba itu mahu menolong saudaranya. Para pengguna jalan raya hendaklah sentiasa mengamalkan sifat saling menghormati sesama pengguna lain. Kita perlu sedar bahawa orang lain juga ada hak seperti kita. Jika kita mahu dihormati, kita juga mesti menunjukkan sifat yang sama pada orang lain terlebih dahulu. Para pengguna juga perlu memastikan semua urusan perjalanan kenderaan hendaklah dalam keadaan baik dari awal perjalanan hingga sampai ke matlamat tujuan, termasuklah keadaan kesihatan diri pemandu dan kenderaan yang dipandu. Ini adalah kerana apabila persediaan ini dapat dilakukan sebelum memandu, ianya akan dapat membantu mengelakkan dari sebarang kecelakaan di jalan raya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, selain daripada itu, tumpuan ketika memandu perlu diutamakan. Pemandu tidak harus melakukan perkara lain selain dari mengawal kenderaannya. Elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu, kerana perbuatan ini akan mengundang masalah dalam mengawal kenderaan, disebabkan mata manusia tidak mampu untuk melihat kepada dua arah yang berbeza dalam satu masa. Jika mata tertumpu pada telefon, maka tumpuan ke arah pemanduan akan menjadi kurang, dan perbuatan seperti ini boleh membawa kepada kemalangan jalan raya. Justru mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin menyeru para jemaah sekalian agar sentiasa mematuhi peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Sesungguhnya jalan raya bukanlah tempat untuk meluahkan perasaan, bukan tempat untuk menyakiti orang lain, bukan tempat untuk berlomba-lomba, bukan tempat untuk melakukan dosa, dan juga bukan tempat untuk membawa kematian kepada manusia. Akan tetapi, jadikanlah jalan raya tempat untuk menunjukkan kasih sayang, menghormati, tolong menolong, dan tempat yang membawa manfaat dan pahala kepada manusia. Di samping itu, janganlah kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan doa dan zikir agar sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala pada setiap masa, khususnya ketika di jalan raya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 51,
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Bermaksud, katakanlah, yakni wahai Muhammad, tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung yang menyelamatkan kami, dan dengan kepercayaan itu maka kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jugalah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam suratul Ahzab, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyiduna Hamzah dan Sayyiduna Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda-cucunda baginda Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Husain radhiyallahu anhum, puteri-puteri baginda Sayyidatuna Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, dan kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat.
اللهم اغفر لي للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abadakal Haris li Syariatik Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'lud Johor Darul Ta'zim, dan kepada Raja Dari Sufyah binti Almarhum Sultan Idrisyah Pemaisuri Johor, Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor, dan Cik Puan Khalidah binti Bustamam, putera-putera dan puterinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa khudhulil kafarata wa mubtadi'as sayyiati wal musyrikin wa kullaman huwa aduwwul lid-din. Allahumma farrij humumal muslimin وقد الضين عن المدينين وأحسن خلاص المسجونين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.